Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tuan-tuan, puan-puan, peluang untuk berada lagi di dalam bulan Ramadan. Bayangkan tuan-tuan, di luar sana ramai yang nak masuk di dalam bulan Ramadan, tetapi Allah lebih sayangkan mereka. Antaranya Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz, elok-elok sihat walafiat, malam tu ceramah di Seremban, tapi paginya di waktu subuh yang hening Allah ambil umurnya. Begitu juga ramai rakan-rakan kita di luar sana. Sekarang ini dah masuk dah bulan Ramadan, tapi malamnya mereka ditimpa musibah, ditimpa penyakit. Ada yang sampai kena buat dialisis, ada yang masuk ICU, ada yang sakit, terpaksa bergantung harap dengan ubat. Tuan-tuan, mereka itu nak sangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tetapi tuan-tuan, mereka tak dapat. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan uji manusia itu mengikut kemampuan kesabaran mereka. Jadi alhamdulillah kita ni pula Allah dah bagi kita masuk dan teruskan ibadah di bulan Ramadan. Allah uji juga kita. Mereka Allah uji dengan pendek umur. Ada yang Allah uji dah masuk bulan Ramadan, tapi Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan musibah. Kita juga Allah uji. Allah uji sejauh mana kamu bersyukur dengan Allah Azza wa Jalla sepanjang Ramadan ini. Di awal-awal Ramadan kamu bersungguh-sungguh nak melakukan ibadah, tapi adakah di pertengahan Ramadan itu kamu masih konsisten dan istiqamah? Jadi itu sebabnya tuan-tuan, khutbah kita pada baru-baru ini di negeri Selangor menceritakan, menjelaskan kepada kita bahawa Ramadan itu madrasatun. Ramadan itu satu madrasah, satu dewan pendidikan untuk kita belajar dan terus belajar untuk menjadi manusia yang takut kepada Allah. Yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Yang mana Ramadan ni bukan saja bulan Al-Quran, tetapi ia adalah bulan untuk kita mendapat ketakwaan dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia jelas kepada kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada 3 perkara yang kita belajar. Saya tak mau panjang masa sebab saya tahu esok tuan-tuan kerja. Tuan-tuan, ada 3 perkara yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i yang mana kamu akan belajar di bulan Ramadan. Pertama, kata Imam Asy-Syafi'i, antara perkara yang kamu akan belajar, kitman al-ghadab wa yazunnun nas bi annaka radin fi kulli syai'. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Pertama, kamu akan belajar di bulan Ramadan bagaimana nak kawal marah, sehingga kan orang boleh melihat kamu dalam keadaan marah itu, dalam keadaan orang boleh marah, kamu boleh macam seakan-akan kamu redha dengan apa yang berlaku. Ini susah tuan-tuan. Itu sebabnya bulan Ramadan dia ajar kita tak makan, tak minum. Suasana panas, tuan-tuan, cepat nak marah. Pergi sekarang ni, kalau pergi Bandar Baru Bangi, jam tuan-tuan, jam. Orang pergi Bandar Baru Bangi nak pergi bank keluar duit, Allahu Akbar, makan sejam jam, sebab orang semua pakat beli barang. Situ dah jadi tempat gedung beli barang, dengan jekelnya, dengan Imam Muda Ashrafnya, semua baju ada, jubah ketat, jubah tak ketat, semua ada. Nak bagi tahu dah jadi macam gedung. Macam tudung tu saya cakap dah, dengan lofa hijabnya, hijabnya, Allahu Akbar. Nama hijab pun lebih mengalahkan Quran 30 juzuk. Banyak betul tuan-tuan. Jam. Kalau nak ikut marah, ramai orang marah tuan. Tadi kebetulan saya dekat Masjid Hasanah tadi, saya jalan lalu bergaduh. Suami isteri depan khalayak ramai. Orang dia bergaduh ke apa, wallahu alam, tak tahulah. Tapi nak bagi tahu dia marah, saya tahu sebab apa marah. Suami marah kerana tunggu isteri lama. Kereta hampir berasap lama. Mungkin dia pun tak tahu apa masalah kereta dia. Berasap, ni awak punya pasal. Isteri dia, Allah, ini kali pertama saya datang beli, awak pula. Dia main awak dengan awak tuan. Tetih kata. Jadi orang tolong pelerai. Ada geng nak datang pergi sembahyang Zuhur tu, tolong pelerai. Jangan malu kat orang. Sebenarnya Ramadan dia mengajar kita untuk sabar. Bukan senang nak kawal marah. Itu sebabnya Imam Syafi'i kata apa? Bulan Ramadan dia ajar kita untuk tabah. Tu sebab Nabi Muhammad tabah menghadapi perang Badar, menghadapi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum.
Yang mula-mula nak mula perang, sedangkan masa tu tuan-tuan, dia orang tak pernah perang. 300 orang lawan 1000 orang. Kalau ikutkan logik memang tak masuk akal boleh menang. Ramai nak cabut lagi. Tapi Nabi tak pernah marah. Nabi tak ada nak marah kata kamu gini, tak ada. Nabi tenang dan Nabi menghadapi mereka dengan apa? Dengan ibadah. Nabi tunjukkan contoh sebagai pemimpin yang hebat. Itu Ramadan ni tuan-tuan, dia nak mengajar kita banyak perkara, antaranya menjaga kawal kemarahan. Allah Rabbi. Itu antara benda yang sangat menguji kesabaran. Nak tahu tak tahu ni nak raya ni kan. Ni balik raya, jam tengok macam mana tuan-tuan. Semua pakat nak marah, nak cepat sampai. Ada yang nak buka puasa, tak dapat buka puasa. Jadi tuan-tuan, itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, suatu perkara yang sukar untuk kita buat, kecuali di bulan Ramadan. Dia mengajar kita untuk sabar dengan kemarahan yang Allah bagi. Antara tu contoh yang menarik ni, ada seorang ulama, dia tafsirkan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Dia kata apa? Antara contoh solat tarawih. Nak kawal marah, saya faham ada orang dia nak cepat. Itu sebabnya macam-macam masjid tuan-tuan. Ada masjid sembahyang 20 rakaat 9.30 siap. Macam mana dia buat? Tu di Terengganu, kawan saya buat. Dia ni guru Quran kepada Sultan Terengganu. Dia beranilah orang, keturunan dia semua mengajar Quran tuanku. Jadi siapa berani lawan dia? Dia buat mudahnya. Dia buat 20 rakaat, baca Fatihah. Dia tak ada macam yang kat Indonesia tu, Bismillahirrahmanirrahim, Waldadin, Amin, belakang tu berat tu. Tu memang tak sah, tak bunyi apa langsung tu. Waratil Quran tartila, tak ada. Yang ni dia baca elok, Alhamdulillahirabbil alamin, macam imam tadi. Dia baca relax, tenang. Tapi bila sampai ke ayat yang bukan selain Fatihah tu, dia baca pendek. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Tu hebat. Tu saya tabik tu. Rakaat kedua, Amin, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, Allahu Akbar. Dia buat step macam tu. Tapi tuan-tuan, manusia macam ni sembahyang. Allah. Semalam saya di Terengganu, saya balik pagi tadi. Saya tanya, ramai lagi orang. Alhamdulillah Ustaz, melempar macam hari pertama. Memang melempar lah, satu ayat. Kita pun kalau buat satu ayat, insya-Allah pas bawah orang sembahyang tuan-tuan. Tapi dekat Selangor, dekat wilayah ni ada juga yang buat. Tapi saya tak mau bagi tahulah surau mana, nanti kan hilang tu orang semua pakai pergi sana. Dekat-dekat kan tuan-tuan juga, dia buat pendek-pendek. Tapi tuan-tuan, ada orang dia nak pendek, dia marah untuk imam. Dia kata, apa ni imam baca panjang-panjang? Tak tahu ke orang? Dah lah imam baca panjang, ada tazkirah pula. Allah. Ustaz pun kena marah juga. Tuan-tuan, itu dia nak ajar sabarlah. Kan nak bawa macam mana? Kaedah masing-masing. Ada masjid dia buat panjang, ada masjid buat pendek. Jadi oleh sebab itu, kamu kena pandai macam mana kamu nak menghadapi kemarahan kamu tu. Kalau rasa tak sesuai dengan masjid, kamu pergi masjid lain. Banyak kan masjid kawasan ni. Dekat Malaysia ni saja ada 19,600 lebih masjid dan surau yang diangkat jadi masjid. Jadi surau Jumaat. Jadi apa masalah sampai kita nak bergaduh sesama sendiri? Itu Allah nak tengok, nak kawal. Nak tengok sejauh mana kita dapat kawal kemarahan. Itu yang pertama disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kitman al-shiddah. Kamu tutup ketekanan hidup kamu. Kamu tutup ketekanan hidup kamu ini sehingga orang melihat hatta yazunnun nas annaka mun'im. Orang tengok kamu, kamu ni hidup senang. Nampak? Dia ada masalah tapi dia tak tunjukkan masalah tu. Dia tak letak dalam Instagram. Dia tak hina orang, dia tak marah diri dia sendiri, dia tak marah keluarga dia. Dia tak tunjukkan yang dia ni ada masalah. Ini yang cukup juga sukar. Cuba Ramadan tuan-tuan, dia nak mengajar kita radin, redha dengan apa yang Allah uji, letih. Kalau orang yang selalu meratap daripada pagi sampai ke malam, duduk sebut petang, letih lah Ramadan, bila lah nak habis Ramadan. Ada orang macam tu lah. Sedangkan sahabat Nabi tuan-tuan, dia tunggu Ramadan sepanjang Ramadan tu tuan-tuan. Kalau boleh jangan alla yantahiya ar-Ramadan. Kalau boleh jangan tinggal, jangan habis Ramadan ni. Satu tahun pun tak boleh. Sampai peringkat tu sahabat. Jadi kita tak ada lah sampai peringkat ni tu. Kita sekurang-kurangnya kita redha dengan kehadiran Ramadan ni. Kalau boleh kita nak buat sepanjang
Ramadan itu amal ibadat sebanyak mungkin. Itu sebabnya kita jangan meratap, jangan sedih, jangan nampak yang kita ini tuan-tuan puan macam gundah gulana dengan apa yang berlaku di bulan Ramadan. Itu satu benda. Hatta kadang-kadang disebut juga dalam tafsir perbincangan itu, dia kata apa? Dia kata hatta annal faqira, sehingga orang fakir, wan nasu yazunnun annahu ghani, sampaikan orang fakir ni dia hidup di bulan Ramadan seakan-akan dia tu ada duit. Itu benda yang Imam Syafi'i kata, kamu belanja di bulan Ramadan. Apa benda yang kita belajar? Pertama, contoh yang pertama, Nabi Muhammad tunjukkan contoh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi sakha'a. Bulan Ramadan Nabi sangat pemurah bagi orang makan. Bulan Ramadan Nabi, kalau kita tengok ketika Nabi meninggal, tonton bukalah sejarah, tonton tengok dalam buku-buku sejarah, Nabi tinggalkan kat dalam rumah Nabi, antaranya Aisyah radhiyallahu anha, raghifa, roti yang dah keras. Selain ada cuka-cuka yang Nabi cicah untuk makan roti itu je tinggal. Nabi tak tinggalkan duit yang banyak, Nabi tak tinggalkan makanan yang mewah, tak ada, semua makanan yang simple. Tetapi Nabi pemurah pada bulan Ramadan. Mana datang duit Nabi? Nampak? Maknanya Nabi sanggup. Apa yang ada, kalau Nabi ada 3 biji tamar, Nabi akan kongsi dengan orang lain. Nabi ambil satu, orang ni ambil satu, orang ni ambil satu, jadi 3 orang dapat. Nabi akan cuba nampak yang Nabi ni pemurah. Tengok, tu Nabi SAW. Dia nak tunjuk yang kita ni pada bulan Ramadan kena buat sesuatu agar kita nampak pemurah. Biarpun kita ni miskin, tak cukup duit. Tengok, ini hebat. Dia panggil wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rasa diri mereka ni orang lain lebih susah daripada dia. Contoh baru-baru ni tuan-tuan, saya bawa datang dermawan daripada Kuwait sebanyak lebih kurang 50,000. Dia bagi keseluruhan 1 juta. Tapi saya bawa ke UKM saja dekat 50,000. Masuk ke UKM baru ni Ramadan, dipanggil bakul Ramadan. So dia orang belilah barang-barang beras apa tu untuk orang fakir miskin. Kaki tangan awam ramai juga yang miskin, yang gaji di bawah par, kos hidup tinggi, tapi dia orang punya gaji dia rendah. Antara driver bas UKM, antaranya driver kenderaan rasmi kerajaan UKM, dan macam-macam lagi lah. Bila saya ada 2 orang pembantu PA, saya pun bagi tahu kat dia, saya kata ginilah, masukkan nama akak sekali. Mereka ni pun gaji rendah, N19, N20 something lah, yang penting bukan 41 lah, bawah 41, rendah. Saya kata, kak, masukkan nama akak sekali. Saya tahu dia susah, yang seorang lagi pun susah, muda dan susah, yang ni tua dan susah. Saya kata masukkan. Tuan-tuan tahu, dalam ramai-ramai nama, ratusan, 300 orang nama tu, dia orang tak mau masuk nama. Padahal kawan-kawan yang lain dia orang masuk kan, dia orang ni yang bubuh nama. Bayangkan, dia yang bubuh nama, dia boleh buang orang tu, dia bubuh nama dia, bubuh adik dia, bubuh pakcik dia, semua dia boleh bubuh. Sebab saya serah 100% kat dia, saya bawa duit dia datang. Saya kata cari semua nama-nama yang layak untuk dapat terima zakat dan terima sumbangan. Dia orang cari persatuan. Lepas tu saya kata, kak, nama akak ada? Tak ada, Ustaz. Kenapa tak bubuh? Tak apalah Ustaz, ada lagi yang lebih susah. Walaupun grade kami sama, gaji kami sama, tapi anak ada 9 Ustaz. Saya anak 3 je. Tengok tuan-tuan, yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Padahal bila tengok tuan-tuan, bila kita agih tu, banyak tu barang tinggi tu, satu tu nilai ni RM100. Bayangkan tuan-tuan, banyak tu, dia boleh tak terasa nak. Kalau orang tengok senarai, sebab dia orang AJK, antara yang tengok senarai barang-barang ada, segala jenis sos ada, segala jenis beras ada, semua ada. Kalau boleh dia nak masuk, dia nama tuan-tuan. Tak, nak masuk dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Benda tangan dia, kuasa di tangan dia, boleh dia ambil. Tapi dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk bahawa aku masih layak untuk tidak layak untuk mendapat sumbangan itu, kerana ada lagi yang lebih susah. Ni dia panggil wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ramadan tuan-tuan, dia mengajar kita untuk tidak nampak susah, biar kita nampak senang. Tetapi tu Nabi kata bulan Ramadan banyakkan memberi daripada meminta. Itu yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh macam kita buat makan-makan, kejap dia ada makan, tadi buka puasa, lepas ni more lagi. Tuan-tuan, semua tu duit dari mana? Duit daripada semua kawan-kawan kita. Ada yang dia kat rumah pun makan telur
Ikan kembung goreng itu je biasa-biasa, tapi dia sanggup bagi untuk masjid. Jom buat buka puasa rumah. Tadi ada seorang dari saya buka puasa dekat saya, forum saya Ustaz Asli dengan Abdullah Khairi dekat Putrajaya. Ada seorang hamba Allah, dia polis, polis bukanlah pangkat besar, pangkat biasa je, kira bawahan lah. Tuan-tuan, dia dapat satu ikan apa nama tu, ikan yang mahal selain daripada ikan patin pun yang mahal, ikan patin buah. Adik-beradik, siapa yang minat ikan yang dia punya tulang banyak, tuan-tuan? Saya ni tak kerti makan ikan. Apa? Lagi? Bukan jelawat? Bau, bukan bau, Gapa dia? Tongsan. Oh, lagi aku tak tahu. Ini ikan apa ni? Saya tu terang saya tak pandai sebab saya duduk Arab. Arab ni tak ada makan ikan mahal. Jadi saya tahu ikan jacket je lah. Orang Arab makan ikan jacket paling murah. Apa nama ikan? Ikan tu, tuan-tuan, saya tanya sekilo berapa? Sekilo harga RM160. Apa? Kelah. Saya memang tak kerti. Tuan-tuan, dia dapat ikan tu, ada orang bagi kat dia. Bos dia bagi ikan kelah. Dia potong-potong, isteri dia masak. Dia kata masak semua. Masak semua. Padahal rumah dia pun tak ada apa. Tuan-tuan tahu tak? Dia tahu hari ni ustaz-ustaz semua ramai datang buat forum. Dia nak makan sama-sama, geng-geng masjid, dia panggil geng Surau Putrajaya tu, yang banyak buat live untuk masjid-masjid surau-surau tu. Dia bawa, tuan-tuan, nak jamu kawan-kawan makan. Allahu Akbar. Kita orang terasa semua, kata ya Allahu Akbar. Dia orang biasa bawa ikan kelah, orang bagi kat dia. Saya kata, kau tinggal tak kat isteri rumah? Tak apa. Orang rumah kata tak apa, bawa bagi makan kat orang. Yang sedap bagi kat orang, yang tak sedap tinggal kat kami. Hak tu hebat. Saya tu hati sebab, tuan-tuan. Kebetulan pula kawan dia datang, kawan dia jual kuih raya. Jadi kita orang nak support dia, beli kuih raya kawan dia lah. Beli tu ada lagi kita dua. Tu tak tahu nak makan bila. Kat rumah pun banyak aku, isteri pun tak tahu aku beli tu. Tapi beli sebab apa? Kita rasa macam ikthar ala nafsi. Kita rasa ya Allah, orang tu susah, dia sanggup nak bawa ikan kelah. Ikan kelah kalau kita dapat goreng selai-selai, betul tak? Ikan tak 160 kilo sekilo. Apa ni, 60 ringgit sekilo. Saya pun tak tahu makan. Saya bukan makan ikan. Saya makan sikit, ambil hati, pegang. Sedap. Dia terpandang saya, saya ambil bagi sebelah, orang sebelah makan. Orang sebelah tu jenis minat. Allahu Akbar, minat betul ikan. Makan. Kata sikit-sikit, jangan makan banyak, orang lain pun tak rasa juga. Itu pun masalah juga. Dia kata, ustaz, ini kalau beli memang tak dapat, ustaz. Iyalah, kau makan sikit sudahlah, jangan kau bala semua. Jadi saya ambil, saya punya bagi kat dia. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, tengok, ada orang macam tu, dia berjiwa besar. Walaupun dia susah, walaupun gaji dia tak besar, tapi berjiwa besar. Ini kita orang datang makan kat rumah, tuan-tuan. Kalau datang rumah, kita ada biskut cheat semua. Lepas tu ada biskut apa yang petal, apa? Half cent. Itu kuih biskut apa ni, biskut ni lah, orang kata biskut petak tu. Bang, biskut kering lah mudah dia nak keluar yang mana? Biskut mayat. Biskut mayat. Antara cheese more yang RM3.90 tu satu balang dengan biskut mayat, keluar yang mana? Oh bang, biskut mayat. Engkau yang ikhlas kan ini. Yang lain ada cheese more. Bawa datang cheese more, tengok. Bang, memang itu fitrah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu akan ajak benda yang tak baik. Betul ya Allah, tuan-tuan, sungguh jiwa kita akan lawan. Dia tu sebab Allah Taala dia letakkan kita akal, dia letakkan kita nafsu, dan dia letakkan kita Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Kalau nak ikutkan, memang orang nak bagi mesti bagi yang paling sikit, bagi yang paling kita tak suka. Tuan-tuan, itu lumrah. Saya terlibat dengan NGO. Masa tsunami lagi saya dah terlibat, tsunami kat Aceh 2004. Bang, saya antara yang kutip berkotak-kotak, orang kata apa, sumbangan untuk Aceh. Bayangkan dapat 14, yang saya jaga 14 kotak baju-baju lelaki dan perempuan dan budak-budak. Tuan-tuan tahu, daripada 14 kita tapis yang boleh hantar 2 je, 2 kotak. Bakinya tak boleh hantar, bang. Stokin ada lubang, apa cerita? Satu baju dalam lelaki pagoda, ya Allah, berlubang sini, ya Allah, hai, yang kau nak buang dah, kau hantar kat sini buat apa? Ini bukan tempat buang baju. Serban koyak separuh, tahu tak?
Hak yang tak tahan baju dalam perempuan. Aku walaupun tak pakai baju dalam perempuan, tak pakai coli, bagi coli tak ada tali, nak pakai macam mana? Kita pun mikir macam mana ni? Banyak pula tu. Malu gitu. Ya Allah, macam ni pun hantar ke? Bang, bayangkan daripada 14, 2 kotak je boleh hantar. Masa tu yang terlibat juga Dr. Farid Ravi, Kuis. Masa tu saya pesyarah Kuis. Tolong bayangkan. Tu sifat manusia. Inna nafsa la'amaratun bisu. Bagi yang terbaik. Itu sebabnya Ramadan dia mengajar kita untuk berjiwa besar. Yang terakhir, Imam Al-Ghazali ajar kitman an-nafs, su'un nafs. Tutup perangai-perangai buruk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengajar kita erti akhlak yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang terpuji. Bang, bulan Ramadan lah mengajar kita untuk tawaduk. Nak sombong apa tuan-tuan? Kita kadang-kadang nak sombong. Kata Imam Al-Ghazali, banyak sebab yang boleh menyebabkan kita sombong. Antaranya at-takabbur bisababil mal. Kita sombong disebabkan duit. Bang, duit tak lama, sekejap je. Kalau awak rasa awak kaya, Qarun lagi kaya daripada kamu. Kalau kamu rasa kamu hebat, oh tu apa nama Haman yang duduk dekat dengan Firaun lagi kaya, tetapi mana pergi dia? Akhirnya dia jadi hina yang terhina-hinanya. Disebabkan pangkat. Bang, pangkat sekejap je. Masa ada pangkat ni orang sayang, masa tak ada pangkat, kalau kamu tak ada akhlak, kamu takkan disayangi. Itu standard. Allah, saya dah jumpa kawan-kawan saya ramai tuan-tuan, KSU ni, TKSU, dah pencen, dia nothing, tak ada apa dah. Baru ni saya jumpa seorang KSU, baru je pencen. Dia kata, Ustaz, oh lega Ustaz, saya rasa tenang, duduk kat masjid pun tak ada orang nak serbu saya. Dulu duduk masjid pun datang dia, Ustaz, Datuk, ada je, ada borang, ada bawa borang, oh serabut Ustaz. Masa tu, sekarang dah tak ada dah, pakai kopiah datang duduk lepak kat masjid. Orang kenal macam tak kenal pula dah. Tengok, masanya dah tak ada pangkat dah. Saya jumpa seorang apa nama Tan Sri, bekas Jenderal Angkatan Tentera Malaysia. Maknanya Panglima Angkatan Tentera nombor 1 lah. Nombor 1. Saya tak perasan. Tuan-tuan pergi semayang, dia bubuh air. Minta maaf saya tak minum air manis. Haji je panggil, tak perasan. Janggut dah ada, kopiah sengit, jubah kedut. Kita pun tak perasan. Yang depan tu pula nasi biryani. Haji tak payah, saya tak makan malam ni. Tak apa Ustaz, orang dah masak Ustaz. Tak boleh, ni kat Shah Alam. Rupanya datang Nazir bagi tahu, Ustaz, ni Tan Sri, bekas ketua Panglima Angkatan Tentera Malaysia, pencen tahun sekian. Allahu Akbar, maaf Tan Sri. Ustaz, ini timbalan Ketua Polis Negara. Allahu Akbar Tan Sri, minta maaf. Semua pangkat besar-besar. Dia orang kata, Ustaz, tak apa Ustaz. Itu semua zaman dulu dah Ustaz, dah tak ada apa dah. Kami pun dah gantung semua dah, tak ada apa dah. Sekarang datang pakai pakai masa tu yang Tan Sri datang pakai Myvi je. Saya bawa sendiri Ustaz, tak ada dah driver. Dulu Ustaz, masa ada pangkat depan tentera, belakang tentera. Yang ni depan polis, belakang polis. Nombor 2. Tuan-tuan. Oh, dia kata, Ustaz, orang nak dekat tak boleh Ustaz. Orang datang salam ni, orang-orang bawah datang salam. Masuk pejabat, tengok muka dia lagi. Dia cium dahsyat lekat. Muka dia lagi. Bang, tapi lepas pencen tidak ada apa dah. Dia kata yang kawan dengan kita lepas pencen apa? Kawan-kawan dekat masjid ni kan. Kawan-kawan kat surau lah. So apa lagi nak sombong dengan pangkat? Pangkat tak ada. Sekejap je. Saya ada orang kata, oh ada PhD, ada doktor, ada profesor. Bang, itu semua sekejap. Saya jumpa kawan saya baru je, akhir bulan 2018 baru ni. PhD terbaik, pensyarah dekat sebuah universiti. Bang, umur dia baru 43 tahun. Baru ni kena stroke sebelah badan. Bang, stroke sebelah badan. Tuan-tuan, bayangkan isteri kata apa? Ustaz, nak tanda tangan tak ingat Ustaz. Kami nak bawa keluar duit tak boleh. Sebab dia pakai cek, nak keluar duit tak boleh. Tangan tak ingat macam mana tanda tangan ni. Bang, Allah tarik sekejap. So apa yang kita nak? Doktor hilang dah. Tak ada lah saya tanya, kau ingat lagi ke apa yang kau buat? Tak ada lah. Tapi nak kata kalau tangan tak ingat, semua apa teori yang dia buat masa dia tengah belajar PhD dalam bidangnya, mesti dia tak ingat. Tuan-tuan, sekejap je Bang. So apa yang kita nak sombong sangat? Justru Ramadan, kata Imam Syafi'i, kamu akan belajar everything. Belajar untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Justru mari kita sama-sama pegang 3 nasihat daripada Imam Syafi'i. 3 perkara yang kamu kena sorok
Pertama, sorok kemarahan, sorok kesusahan. Yang ketiga, soroklah akhlak yang buruk yang ada pada kamu. Sebab masa itulah kamu akan belajar yang dinamakan bulan Ramadan, bulan pendidikan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan Allah panjangkan umur kita untuk masuk ke fasa yang lebih dahsyat yang dinamakan fasa Ashrul Awakhir, yang Nabi Muhammad akan buat 3 perkara. Pertama, Nabi buat saddul mi'zar, Nabi akan ikat kain untuk tidak bersama dengan isteri. Yang kedua, Nabi akan qiyamul lail daripada pukul 3 pagi sampai dah masuk waktu subuh. Yang keempat, yang ketiga, Nabi Muhammad akan kejut ahli keluarganya, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia akan sampai solat sampai waktu witir. Masa witir dia akan kejut para isteri. Dia akan kata qumu ila solah, ila solah, ila solah, ila solah. Dia akan panggil perkataan as-solah. Semua isteri dia akan bangun, anak-anak dia akan bangun untuk bertahajud di waktu malam. Jadi kita buatlah yang terbaik tuan-tuan dan puan. Jangan kita nak kejar malam akhir itu hanya 27 saja, 25 saja, sebab akan berlakulah khilaf antara ulama. Ada yang kata 21, ada kata 24, 23. Oh, pening tuan-tuan. Baru ni ada seorang profesor matematik, Profesor Datuk Dr. Abdul Razak. Dia ni pakar matematik Selangor tuan-tuan, UKM. Pencen dah, sekarang ni dia pinjamkan lagi. Tuan-tuan kira bayangkan, dia tanya saya, Ustaz, betul ke Lailatul Qadar 27? Ya. Itu hadis Nabi. 25? Ya. Ustaz, kalau ikutkan saya punya kiraan, tidak tepat. Wah tu, pening kepala aku. Dia kata kalau kita kata malam kita ni malam Lailatul Qadar, benarnya malam Lailatul Qadar dekat Arab Saudi lain, dekat Sudan lain, dekat Kutub Utara lain. Ustaz cuba kira, dia kira pakai matematik. Oh, aku tak mau tengok. Pening kepala saya. Saya kata, ya Allah, kalau macam ni, betul lah kata Nabi, bangun 10 lah semua. Daripada 20 sampailah masuk hari raya. Bangun tiap-tiap malam. Lepas tu dia kata apa? Bila sebut semua tu, dia kata kalau macam tu tepat. Ini pakar matematik ni, Profesor Datuk Dr. Abdul Razak. Tuan-tuan boleh Google nama dia, memang ada, pakar matematik. Tuan-tuan, dia kira tu berapa beza 5 jam, 6 jam. Dia kata kalau 5 jam beza itu dah tak betul dah tu. Macam mana Lailatul Qadar boleh datang, dia datang sekali, macam mana boleh berlain-lainan? Sudah. Kalau kita sini mungkin Lailatul Qadar kita pukul 4 petang, Ustaz. Sudah. Saya tak boleh jawab. Saya kata minta maaf. Boh, kita bangun dalam tiap-tiap malam, semoga dapat. Jangan cakap banyak, sebab itu Nabi cakap. Selesai masalah saya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah bila lagi ilmu kita besar, lagi banyak ilmu, lagi banyak kita melakukan kajian. Betul dah profesor tu, dia buat kajian. Akhirnya kembali kepada asal apa yang Nabi kata, bangun 10 akhir Ramadan. Jangan kamu pertikaikan cari hanya 21, 23, 24, 25, 26, tapi bangun semua malam-malam yang ada. InsyaAllah kita akan dapat. Kalau tuan-tuan dapat, doakan saya. Kalau saya dapat, saya doakan tuan-tuan juga. Semoga tuan-tuan perempuan di surau ini terus berjaya di dunia dan juga di akhirat. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.